Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Wan Muhammad Rizairi bin Wan Muhammad Noor daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Hari ini akan membentangkan satu inovasi yang tajuk Model Pointer PLO, inovasi dalam menilai program secara kumulatif di Politeknik. Okey, apabila kita bercakap tentang PLO, okay, pertama dahulu saya membawa tuan-tuan semua untuk balik kepada sistem kurikulum politeknik di mana kita semua sedia maklum bahawasanya kurikulum politeknik didesain berdasarkan kehendak OBE, maksudnya selaras dengan OBE yang sangat popular dalam sistem pendidikan sekarang ni untuk memenuhi lonjakan PPM PT sejak tahun 2015 lagi. Jadi politeknik telah mula menggunakan kurikulum berasaskan OBE dalam versi kurikulum yang telah digunakan sejak tahun 2014. Okey, dan dia telah ditambah baik pada tahun 2019. Okey, jadi masalah utama dalam kurikulum OBE ni, maksudnya kita berteraskan outcome. Jadi outcome setiap stage, maksudnya setiap di stage kursus, di stage program dan di stage objektif program pun dia mesti ada satu pengukuran. So far, setelah kita lama menggunakan kurikulum politeknik, para pensyarah politeknik sudah biasa dengan pelaporan CLO. Boleh membaca, maksudnya course learning outcome di peringkat khusus tu, semua pensyarah dah kira okey lah, majoriti dah selama. Okey, cuma apabila kita masuk pada pelaporan PLO, PLO, so masih ragu-ragu lagi, masih samar-samar lagi macam mana kita nak laporkan dalam PLO. So dalam inovasi ini saya cuba cover ataupun mengutarakan satu idea, macam mana kita boleh mengukur PLO. Okey. Jadi kita seperti saya katakan tadi, semua pihak sebenarnya yang terlibat dalam program itu paling direct sekali adalah ketua program dan pemegang-pemegang taruh yang lain seperti bakal majikan, ibu bapa sendiri, pengusaha politeknik, pelajar sendiri, penasihat program, masih samar dalam menentukan pencapaian program. Kenapa? Kerana setakat ini kita masih belum ada satu nilai yang kita boleh anggap satu nilai yang signifikan yang menunjukkan program kita tu mencapai KPI atau bagus tak bagus. Jadi macam mana kita nak wujudkan nilai ini? Jadi hari ini saya cuba bentangkan satu idea macam mana kita mewujudkan satu nilai yang mana kita boleh jadikan dia sebagai rujukan bersama yang boleh difahami semua pihak. Untuk menentukan prestasi ataupun pencapaian suatu program. Jadi kita tengok. Persoalannya adalah, how is outcome, especially PLO, measure? Itu adalah soalan paling common yang kita jawab. Jadi yang kita kena tahu, adalah dalam sistem politeknik kita ada SPMP di mana subsistem dia adalah ISM. SPMP ni sistem maklumat pengurusan pelajar. Pengurusan pelajar. Dalam tu ada subsistem bernama ISM. Di mana di sinilah kita akan markah-markah student semua, program, dan dalam sistem inilah kita akan generate berbagai data, berbagai laporan untuk menunjukkan pencapaian PLO dan sebagainya lah. Jadi yang kita harus kena faham adalah bagaimana ISM ni, dia punya algoritma dia untuk generate PLO. So kat sini kita kena faham bahawasanya dia hanyalah average percentage. Maksudnya persen rata sahaja dia ambil. Cara dia kira adalah setiap PLO, yang mapping pada setiap subjek itu, akan dapat markah dia dalam peratus. Kemudian semua tu dicampur dan dibahagi dengan K. K ni maksudnya bilangan kursus yang terlibat lah. Bilangan kursus terlibat. Jadi ini kerja ataupun algoritma yang diguna pakai dalam ISM. Persoalan yang keluar adalah what mean by the numbers or the percent given by ISM. Maksudnya bila ISM ni kira example, dia kira PLO1 ni, PLO1 kita akan dapat 56%. Dikeluarkan pada kita 56%.
Okey, jadi apa maksud 56 ni? Adakah kita punya PLO tu berjaya mencapai KPI, bagus ke tak bagus? So what? Apa maksud dengan 56? Itu setakat itu sahaja yang kita ada dalam sistem SPMP. Okey. So itulah yang untuk soalan sebenarnya. When did we know the number is out of KPI? Maksudnya number ni okey tak okey ke? Okey, kat situ. And then seterusnya, okey, yang kita tak ada untuk menjawab soalan ini yang seterusnya. Okey, what's the value can be referred by stakeholder ataupun siapa-siapa sahaja yang kita boleh reflect pada kekuatan atau program itu, prestasi program tersebut. Okey, yang ni yang saya merahkan inilah the overall value of the assessment of the PLO and the overall program. Yang ni kita masih tiada lagi dalam sistem SPMP. Secara overall tak ada, kita hanya ada 56% sahaja. So, yang inovasi ini adalah menyambung kerja dalam IXM ni untuk mewujudkan satu nilai yang signifikan yang mana kita boleh rujuk bersama, faham bersama pencapaian suatu program. Okey, masalah ini adalah bukan masalah di politeknik, dia adalah masalah pendidikan, boleh katakan global lah. Okey, termasuklah universiti swasta, universiti awam, okey. Semua pihak telah memikirkan macam mana nak ukur OBE ni ataupun pencapaian program, pencapaian student, okay, since 2015 lagi. Sehinggalah pada masa tu, pada 2015 tu keluar idea untuk ICGPA. Masa tu Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi adalah Datuk Seri Idris Yusof lah. Okey, jadi ICGPA ni difokus kepada pencapaian individu. Jadi sekarang kita nak tengok pencapaian program. Jadi idea daripada sinilah, okey, kita akan buat, kita akan kira satu-satu nilai yang akan kita paparkan nanti, di mana akan nilai itu kita boleh membaca ataupun boleh menaksir, boleh menilai program sejauh mana program kita itu dia punya prestasi lah. Okey. Jadi tujuan utama pasal inovasi ini adalah bagi mencari kaedah yang paling sesuai dalam menaksir pencapaian program dalam setiap penyampaian pendidikan di politeknik, di mana hasilnya boleh menggambarkan pencapaian keseluruhan program dengan memaparkan pencapaian program dalam nilai nombor atau skor yang boleh difahami oleh semua pihak. Oleh itu, objektif utama inovasi ini adalah membina model matematik dalam hubung kait peratus pencapaian PLO yang sedia ada dah dalam SPMP yang tadi, kepada penilaian secara kumulatif yang akan dirujuk, lepas ni yang saya namakan dalam inovasi ini sebagai pointer PLO. So macam mana nak buat benda ni? Pertama sekali, untuk menghasilkan inovasi ni, of course kita kena faham betul-betul algoritma yang diguna pakai dalam sistem SPMP itu sendiri bagi menghubungkan analisa yang sedia ada dalam SPMP, yang berteraskan ataupun berkonsepkan analisa secara purata peratusan kepada analisa berasaskan kredit, sebab dalam SPMP dia punya pencapaian PLO ni tidak ambil nilai kredit. Seterusnya dalam proses menyiapkan inovasi ini, ia melibatkan beberapa peringkat, iaitu pertama, terpaksa kita ekstrak data daripada SPMP, menyangkut formula yang diguna pakai dalam SPMP, lepas tu menghasilkan model. Dan dalam proses menghasilkan model matematik ini pula, ia melibatkan pengiraan pencapaian PLO, pemberian nilai mata, nilai mata, akhirnya barulah kita menggradekan PLO mengikut sistem dalam sistem grade politeknik. Bercerita dalam sistem grade politeknik, semua antara kita dah sedia maklum bahawasanya kalau bagi seorang pelajar kita ada markah lah, let's say pelajar skor suatu kursus 73, dia berantara 70 hingga 74, that means grade dia B+ dengan nilai mata 3.33 lah. Kita akan bagi nilai mata. Hasil daripada sini, walau berapa banyak semua student ambil pada semester tersebut, berapa banyak kursus yang dia ambil, kredit dia lain-lain, jadi kita boleh nilai dia sebabnya kita menggunakan nilai PNN ataupun kita kenali sebagai GPA ataupun HPNN ataupun CGPA. Sebab apa? Kalau kita bagi nilai yang macam table, let's say seorang student mengambil kursus nama A, B, C, D, E, F, G dan H. Semua kursus ni ini yang ada skor A, B, C, D, ini C, yang D, yang B dan C semua ni.
okey, dengan markah ni. So what? Kita tak dapat menilai apa pencapaian student ni. Okey, begitu juga dalam SPMP yang kita sedia ada, di mana so far, okey, PLO 1 okey diberi nilai 80, PLO 2 diberi nilai 83 dan seterusnya 68. Dan jadi nilai-nilai persen ni tidak memberi apa-apa gambaran keseluruhan pada program kita. Okey. Jadi daripada idea ini dengan menggunakan nilai mata politeknik dan markah PLO yang telah dianalisa separuh jalan dalam SPMP, maka saya datangkan dengan idea inovasi ini, iaitulah yang kata rumus matematik. Okey, pointer PLO ialah kita mengambil nilai mata skor PLO didarab dengan nilai kredit yang mana kursus yang dimapping kepada dia, okey, dan dibahagi dengan jumlah kredit. Konsep kira CPA kita kira kepada pencapaian PLO. Okey, sebagai contohnya, let's say ini adalah nak kira pada PLO. Kat sini saya cuba buat contoh pada PLO 3. Okey, let's say PLO 3 ni di mapping dengan kursus bernama A, B, D, E, G, J, K, P. Okey, semua ni mapping pada kursus je dan ditawarkan pada semester 1, ada ditawarkan pada semester 2, ada ditawarkan semester 3 dan 5. Dan ini skor ini, skor ini adalah skor yang didapati dalam SPMP. Let's say ini skor dalam SPMP. So, apa yang kita buat setakat ni adalah kita boleh mencari average 74.3. So, what dengan 74.3? Adakah program kita tu mencapai apa yang kita nak? Apa nilai 74.3 tu pada kita sebenarnya? Jadi kat sini, kalau kita present pada industri pun, industri tengok 74.3. So, what dengan 74.3? Apa maksud 74? Jadi, walaupun kita dapat, tapi kita tidak dapat maksud yang sebenar lah. Okey, jadi menggunakan sistem pointer PLO, kita dapat gambaran yang sebenar. Okey, macam mana? Di mana setiap kursus yang ditawarkan, contoh kursus A ditawarkan ini, dia mesti ada kredit dia. Skor tetap dalam SPMP. This one is dalam SPMP, dalam ISM SPMP. Dan apabila dia skor 72, dia berada dalam grade B+ dengan nilai mata 3.3. Okey, hasilnya nilai mata dia dapat kredit. That's mean, yang mana satu nilai mata dapat kredit ni? Okey, yang ni, this one. Okey, didarab dengan this one. Okey, maka kita akan dapat 9.99. Akhirnya, kita total semua nilai mata ini, kita akan dapat 58.33. Okey, jumlah kredit, kalau kita total yang melibatkan mapping kepada PLO 3 adalah 17. Jadi, kita boleh kira pointer untuk PLO 3, 58.33 bahagi 17, kalau kita dapat 3.43. So, apa expected kita punya ni penilaian kita apabila seorang student dapat 3.43. That mean that's good student. Okey, bila kita kata student tu grade dengan 3.0. Okey, kita kata that's good student. Apa lagi kalau kita dapat 3.7, first class student. So begitu juga dengan penilaian pointer ini. Apabila kita dapat dalam bentuk pointer 3.43, that means kita tahulah, okey, skor untuk PLO 3 ni is not bad lah, 3.43. Kalau 3.5 anugerah dekan yang dapat di universiti. Okey, so itu yang dimasukkan dengan pointer PLO. Ini untuk setiap PLO kita boleh kira. Maksudnya setiap PLO kita boleh tengok dia punya pencapaian dia. So kalau kita kira tadi, okey, yang ni yang 3.43 ini, okey, untuk PLO 3 sebagai contoh, dan setiap PLO lain kita akan ada nilai. Let's say PLO 1 dapat 2.81, dikira PLO 12, 3, semua PLO yang terlibat untuk program kita boleh kira berdasarkan cara tadi. Jadi dapat, kat sini kita boleh tengoklah di mana PLO yang lemah. Okey, 2.81, lemah ke tak? Okey, yang ni lagi nampak. Let's say PLO 9, 2.68. 2.68, kalau student dapat 2.8, kita tengok on pointer. Oh, student ni dapat 2.68. Kita tahu, okey, pointer 2.8 ni pointer yang tidak cukup kuat lah, tidak cukup gagah. Company pun menilai macam tu. Tidak. Jadi kat sini sebagai ketua program, dia akan boleh buat penambahbaikan untuk macam mana nak meningkatkan PLO 9 ini. Okey, di samping itu, bila kita ada semua nilai PLO, okey, dan nilai dia punya total mata nilai. Okey, yang ni total mata nilai kita tambah semua, kita akan dapat satu nilai baru 63, dan jika tengok jumlah kredit yang di mapping adalah 203. Okey, bila kita bagi semua yang ni pula, kita akan dapat satu nilai baru iaitu 3.16. Ini adalah pointer
PLO untuk program. Tadi pointer PLO untuk PLO tu sendiri yang tadi, yang 3.43 tu untuk PLO 3 sahaja. Tapi this one, kita dah dapat satu pointer untuk the whole program. That's mean, let's say program kejuruteraan mekanikal, skor dia 3.16. Oh, kita tahulah program ni bagus lah. Not bad lah, 3.16. Okay, let's say pointer program kejuruteraan elektrik, skor dia pada 3.78. Oh, wow, this is first class. Kita kata this first class punya program. So, penilaian. Begitu juga pihak company, pihak ibu bapa, parents semua. Bila kita dah tengok, kita present kita punya pencapaian dalam bentuk pointer ini. Okay, let's say company tengok penasihat program lah, penasihat program. Okey, penasihat program tengok kita punya skor untuk program adalah 3.2. So, not bad. Dia kata, okay, boleh teruskan. Sometimes tengok kita punya program pencapaian 2.8. 2.8. So, company 2.8 ni kategori dah lemah. Okey, dan maksudnya, okay, kita kat sini tanpa disedari kita dah ada satu KPI lah. Biasanya KPI dalam konsep pointer ni 3 lah. 3 ke atas tu bagus. Maksudnya 3 ke bawah tu something yang perlu diperbaiki lah. Jadi pelbagai penambahbaikan kita boleh buat apabila kita present kita punya PLO program dalam bentuk pointer lah. Okey. Jadi impact dia adalah macam mana? Kita akan impact kepada boleh pasaran graduan, peningkatan program peningkatan permohonan ke politeknik, penambahbaikan program. Yang tu saya bagi tahu tadi itu untuk KPRO lah, KPRO ketua program. Apabila tengok dia punya skor untuk program itu rendah, dia boleh fokus lagi bahagian PLO mana yang rendah, dia boleh buat penambahbaikan. Okey, untuk boleh pasaran graduan ni, of course lah. Okey, apabila kita ada satu program yang punya satu indikator first class, let's say kita punya program kejuruteraan mekanikal, nanti kita kira dia punya PLO program adalah 3.8. So para company tengok, oh, program daripada kejuruteraan mekanikal ni 3.8. Jadi kat sini tengok this first class program. Maksudnya program kita, apa maksud 3.8? 3.8 tu maksudnya kita memenuhi kehendak kurikulum kita sehingga kita buat program tu mencapai 3.8. Okey. Dan begitulah. Okey, di akhir ni saya mempunyai suggestion jugalah, disebabkan sistem ni masih lagi dalam saya buat hanyalah formula matematik dan perlu dikira secara manual. Jadi saya saranlah kepada pihak pengurusan SPMP untuk buat penambahbaikan dalam sistem SP dengan menambah extension kepada data, perkalaan data yang sedia ada untuk generate pointer ni secara automatik. Okey, insya-Allah dia akan lebih memudahkan semua pihak lah. Okey, saya rasa so far itu sahaja daripada saya. Okey, Muhammad Rizal Muhammad Noor, PSMZA. Okey, thank you very much.